各位弟兄姐妹，早安平安。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. 欢迎各位参加百良安区会主日崇拜会。Pada jemaat kasih periangan dimanapun berada, kita akan masuk di dalam ibadah pada hari ini. 我们的崇拜会即将开始， Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, 请各位安静，预备心。 mari kita ambil saat teduh sejenak, kita persiapkan hati kita.我们以诗歌来赞美我们的天父，我们的上帝。 Mari bersama kita naikkan satu pujian untuk memuliakan Tuhan. 请各位站立， Kita bangkit berdiri, 让我们一起唱诗《真神在圣殿中》。 kita akan nyanyikan PPK nomor 11, Tuhan Allah hadir.
各位请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 我们得帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与我们同在。阿门。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 诗篇107篇第1到第3节这样记载说：你们要称谢耶和华，因他本为善。 他的慈爱永远长存，因耶和华的属名说之话，就是他从敌人手中所救赎的，从各地、从东、从西、从南、从北所召集来的。 Mazmur 107 ayat 1-3 berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. 请各位再次站立。 Jemaat dipersilakan berdiri. 我们要再用诗歌来敬拜我们的天父。 Mari kita naikkan satu pujian lagi untuk memuliakan Tuhan, memuji Dia. 请我们一起唱诗《永不忘记你》。 Kita akan nyanyikan PPK nomor 145, Tak Kulupakan Engkau. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa.
我们在天上的父，我们平日为属事忙碌，今天是主日，我们在天父的脚前，应当全心全意的敬拜。我们应当存着敬畏的心，存着与人和睦的心，这样我们的敬拜，我们的颂赞才能蒙主悦纳。我们应当审查自己，我们平时行事为人，是否尊主为大，照主的旨意而行？是否调和我们与他人的纷争？是否与亲友分享天父的大爱？我们身心在父里面是满有慈爱和怜悯，我们的不足应当以诚实的心悔改，以诚恳的心求主赦免，并且立志做个讨天父喜悦的好儿女，凡事荣神益人。求主垂听我们的祈求，我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名所求。阿门。Amin. 各位请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 本主日的恩典信息是记载在哥林多后书第6章1到13节。 Berita anugerah pada pagi ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-13. 哥林多后书第6章第1节，我们与上帝同工的，也劝你们不可徒受他的恩典，因为他说，在悦纳的时候我应允了，在拯救的日子我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。我们凡事都不叫人有妨碍，免得自职分被人毁谤，反倒在各样的书上表明自己是上帝的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、捣乱、勤劳、警醒、不是、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无微的爱心、真实的道理、上帝的大能、仁义的兵器，在左在右。 Dengan kemuliaan dan kehinaan, dengan umpat dan puji, laksana penipu tetapi juga benar. Laksana tiada terkenal, tetapi terkenal juga seperti mati. Tetapi sesungguhnya kami hidup dengan disiksa, tetapi tiada mati. Laksana duka cita, tetapi senantiasa bersuka cita seperti orang miskin. Tetapi mengayakan banyak orang dengan tiada berkepunyaan, tetapi mempunyai sekaliannya. Hai orang Korintus, mulut kami terbuka kepada kamu dan hati kami lapang. Kamu tiada sempit di dalam kami, tetapi kamu sempit di dalam perasaan hatimu. Sekarang hendaklah berbalas-balas. Aku berkata seperti kepada anak-anakku, ialah kamu juga lapang. 本主日信息的主题是他在船尾与你同在，是由赖多诺传道所传讲的。 Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh hambanya penginjil Watono yang dengan tema Ia bersamamu di Buritan. 我们还没有恭受上帝的话之前，我们要再次唱诗，主路最好，请各位站立。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali menaikkan satu pujian di dalam PPK nomor 132, Jalanmu Terindah.
Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. 主基督亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. 我们今天一起来聆听今天的主的道。 Namun sebelumnya mari kita sama-sama akan memasuki di dalam doa kita. 之前我们先同心祷告。 Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. 天父上帝，我们今天早上感谢你， Biarlah kiranya firman-Mu boleh menyapa setiap kami ya Tuhan. 愿你的话语可以跟我们每一位说话， Memberikan kesegaran dan pembaharuan di dalam iman kami. 给我们在信心里面一个清新， Dan kami boleh bertumbuh di dalamnya, 可以在里面成长， berakar yang kuat, 发根而立力量， dan menghasilkan buah-buah yang lebat. 能够成丰盛的果子。 Kami menyerahkan semua juga di dalam pimpinan daripada Roh Tuhan yang kudus. 一切交托在你权手中， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主基督圣名求祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. 我们来一起翻开我们的圣经， Pagi ini kita akan ambil dari Injil Markus pasal yang keempat, 打开马可福音第4章， ayat 35 sampai yang ke-41. 马可福音第4章35到41节。 Kita akan membacanya secara bergantian jemaat sekalian. Ayat 35 sampai 38 dalam bahasa Indonesia, kemudian 39 sampai 41 di dalam bahasa Mandarin. 中文的时候，我们一起读第39到41节。 Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 39 Mandarin. 第39节，耶稣醒了，侧在风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他的。” Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema hari ini kita akan bersama-sama membahas dengan sebuah tema, Ia bersamamu di Buritan. 我们的读经到此，今天将思想的主题就是他在船尾与你同在。 Jemaat sekalian, jikalau suatu hari ada seseorang yang datang bertanya kepada Anda, 如果有一天人找你，然后去问你， ceritakan kepada saya siapakah Kristus itu? 你诉说给我谁是基督， Apakah jawaban Anda? 你要怎么回答？ Saudaraku yang terkasih, bagi kita yang menjadi orang Kristen yang cukup lama, tentu tidak terlalu mengalami kesulitan untuk menceritakan tentang siapa Yesus. 对于我们变成了基督徒好多年的，可能要诉说关于基督，不是变成难的问题。 Meski ada juga yang memang tidak bisa atau tidak memahami tentang siapa Yesus meski sudah lama bergereja. 虽然也来到教会好多长的时间，但是也没有办法诉说关于耶稣。 Namun demikian Bapak Ibu sekalian, 但是不但如此， ketika kita mampu untuk menceritakan dengan baik tentang siapa Yesus, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang sebetulnya mengenal Yesus. 当我们能够正确的诉说关于耶稣基督，不代表我们真正的理解谁是耶稣。 Mampu menjelaskan tentang siapa Yesus belum berarti kita mengenal Dia. 能够解释清楚，不代表我们真正的认识他。 Saudara, pengalaman saya di dalam berinteraksi dengan anak-anak remaja, komisi remaja yang kebetulan saya pegang, 我所预抽到的青少年的人班所交际的， mereka itu bisa tahu banyak tentang kisah siapa Yesus kalau diminta untuk menceritakan tentang Yesus. 如果要讲到耶稣的故事，他们能够讲到很多的故事。 Tetapi pada saat dipertanyakan dengan lebih dalam tentang siapa Yesus, apakah kalian sungguh mengenal Dia, maka mereka diam 1000 bahasa. 但如果更深的去问，更详细的去问关于耶稣基督是谁，他们就不能说。
Karena itu jemaat yang terkasih diperlukan banyak konteks yang membentuk pemahaman kita dari sekedar tahu siapa Yesus menjadi mengenal akan Yesus. 很多概念原则必须要我们增上去的，从知道变成认识。 Dari sekedar percaya menjadi mempercaya Yesus. 从相信变成信靠， Dari sikap yang semula tidak menghormati dia menjadi segan atau hormat akan dia. 从不尊敬的心态变成一个信从的心态。 Nah, jemaat sekalian, demikian halnya dengan para murid. 门徒们也一样， Mereka adalah orang-orang yang baru, belum lama diminta atau dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. 他们是被主呼召变成他的门徒还不久的时间， Artinya mereka masih memerlukan banyak pengajaran untuk membentuk pengenalan mereka akan siapa Yesus itu sebelum akhirnya mereka diutus untuk menjadi saksinya. 他们必须要受很多的教导，之前让他们以后能够去传福音。 Nampaknya Yesus punya cara tersendiri di dalam mengajar mereka yang dianggap sebagai muridnya. 耶稣对属于他的门徒有特别属于他的方式来教导， Karena terhadap orang banyak yang datang menjumpai Yesus pada waktu itu, 因为那时候在众人面前， Yesus banyak memakai perumpamaan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat pengajaran. 耶稣教导的方式使用了很多种比喻， Namun kepada muridnya dikatakan ia memberikan pengajaran yang lebih bersifat komprehensif. 但是对于他的门徒，他是以亲自而教导。 Hal ini Bapak Ibu sekalian kita dapat melihat di dalam Markus pasal 4 ayat 34b. 这个季节，我们看在马可福音第4章34下半段， Di sana dikatakan, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. 没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。 Artinya saudara bahwa Yesus memberikan pengajaran bukan sekedar di dalam tataran kognitif, hanya bersifat pengetahuan semata. 耶稣教导，而不是增加上你们的知识， Tetapi sebuah pengajaran yang melibatkan juga emosi antara Kristus dengan murid-muridnya. 但是教导里面也包含了基督跟他门徒上的情 Yang 绪， pada akhirnya akan melahirkan satu tindakan yang nyata. 到最后会产生实际的行为。 Dan itulah yang kita dapat lihat, saksikan kalau kita membaca di dalam bagian yang tadi kita sama-sama membacanya. 这是刚才我们所读的经文，我们能够去理解，能够看见。 Yesus memberikan sebuah pengajaran yang membentuk para murid akhirnya semakin mengenal siapa Yesus. 耶稣给一种教导，让他的门徒能够更认识、更了解谁是他， Membuat para murid mempercayai dia dan segan kepadanya. 让门徒们信靠他而顺从他。 Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa Yesus punya banyak cara di dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya. 耶稣怎么教导他门徒，有各种的方式， Termasuk juga dengan kita saat ini. 也 jemaat 包 sekalian. 含我们在现在。 Dia mampu untuk mengajar kita supaya kita menjadi dewasa, bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. 他教导我们在认识他的学过中能够成长成熟， Bahkan melalui krisis sekalipun. 甚至透过危机。 Nah, saudaraku yang terkasih, salah satu tanda dari kedewasaan rohani seseorang dan bertumbuhnya pengenalan mereka akan Yesus secara baik adalah bagaimana respon mereka saat munculnya perasaan takut yang disebabkan oleh datangnya krisis. 一个属灵成长的人的一种标志，我们能够看得见。如果他遇到了危机，然后我们看他所做的后果是怎么样。 Saudara, kalau kita memperhatikan ada banyak orang Kristen yang sebelum mengalami sebuah krisis itu mudah sekali untuk mengatakan God is good all the time. 一个基督徒常常他如果还没有遇到危机的时候，他一开口就说：“主对我真好， Oh Tuhan itu luar biasa, ajaib dan penuh kuasa. 主非常奇妙，全能真神。” Tetapi pada waktu krisis datang di dalam hidupnya, 但是当危机面临在他的生活里面， ketika rasa takut itu mulai meliputi kehidupannya, 当这个惧怕开始包围他的生活， ketika kecemasan, rasa sedih datang di dalam kehidupannya, 当担心、难过来到他的生命里面，
banyak orang Kristen yang mulai meragukan Yesus. 很多基督徒开始怀疑耶稣基督。 Pandemi COVID-19 menjadi sebuah pembuktiannya. 新冠疫情可以变成一个证明。 Berapa banyak gereja yang dulu menekankan sebuah pengajaran berkat, berkat, dan berkat. 很多教会一直强调关于祝福、祝福而祝福， Sukses, bahagia, dan sebagainya. 成功、幸福，还有一些事。 Mengikuti Yesus tidak akan menderita. 跟随主不会受苦， Mengikuti Yesus pasti akan selalu hidup di dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, sehat, damai sejahtera. 跟随主都会让你们平安、幸福过日子。 Pandemi meluluhlantakan sebuah teologi yang kacau tersebut. 疫情让这些所教导的一败涂地。 Jemaat sekalian, mengalami rasa takut bukan berarti diri kita tidak normal. 也不代表我们是不正常， Takut itu sesuatu yang manusiawi. 害怕是人性的， Rasa takut pun sebetulnya merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan. 害怕也是一种祝福，上帝赐给我们。 Ketika manusia tidak punya rasa takut, apa yang akan terjadi? Kacau, saudara. 当人如果没有害怕，这个心会很乱。 Orang akan berbuat segala sesuatu dengan begitu kejam tanpa terkontrol. 人会非常凶恶的做任何事情， Karena itu rasa takut ada sesuatu yang manusiawi dan semua manusia bisa mengalaminya. 惧怕是人性的，每一个人都发觉的。 Tetapi yang menjadi pembedaannya adalah bagaimana respon kita akan ketakutan itu. 不同点的是，我们对这个害怕要做什么反应？ Karena respon itulah yang akan menentukan apakah kita mampu menghadapi dan melewatinya atau tidak. 这种反应是让我们是否能够度过。 Nah, saudara, ini juga lah yang dialami oleh para murid Yesus pada waktu itu. 那时候，耶稣的门徒也如此。 Di dalam Injil pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang tadi kita baca bersama. 在马可福音第4章35到41节， Di sana menceritakan rasa takut yang muncul di dalam diri para murid. 是诉说关于门徒里面上的惧怕。 Mengapa? Karena ada sesuatu yang terjadi, mereka mengalami situasi di luar kendali mereka. 会发生一件事情，而这个事情是他们控制之外。 Yaitu pada waktu mereka sedang bersama-sama dengan Yesus di dalam sebuah perahu menuju Gerasa, 他们正在耶稣在同样的一艘船， dikatakan tiba-tiba angin taufan yang begitu luar biasa dan ombak yang tinggi menggoncang perahu mereka sehingga dikatakan air mulai masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi. 这里说忽然起了暴风，风浪打得入船内，甚至船要满了水。 Kalau kita mengalami, tentu kita juga akan merasa takut, saudara. 如果我们亲自经历的，我们也会害怕。 Situasi di tengah laut yang gelap, 情况是在黑暗中的，而且在海中， ombak yang sedemikian dahsyat menghantam mereka, 风浪很大的，就这样的撞着你。 sontak menghadirkan ketakutan di dalam diri para murid. 当然，忽然间带起一种惧怕在门徒的心里。 Pada waktu itu, takut binasa adalah perasaan yang tak terhindarkan di tengah situasi yang mencekam saat itu. 那时候怕死这种感觉是逃避不了， Saudara, ini situasi yang tidak mudah, saudara. 是不简单的一种情况。 Bagaimana kita tahu bahwa waktu itu situasinya tidak mudah sekali? 我们怎么样知道那种情况是不简单的？ Karena nampaknya keadaan badai yang menghantam kapal mereka itu membuat mereka mengalami ketidakmampuan mengendalikan perahu tersebut. 当这个遇到了这个暴风雨，让他们无法去控制那时候的情况。 Sedangkan para murid sebagian itu adalah para nelayan. 其实呢，门徒的大部分都是渔夫， Sebetulnya mereka sudah terbiasa menghadapi topan, badai di tengah lautan. 他们就习惯了去面对这些在海中的风浪。 Dan tentu mereka juga mampu atau punya kemampuan untuk menguasai mengendalikan kapal yang mereka bawa. 他们也当然有能力来去控制他们所开的船， Tetapi saat itu dikatakan mereka begitu takut dan cemas. 但是那时候被说他们非常的惧怕而担心。 Tetapi yang menarik, 但是有趣的点， pada waktu mereka mengalami ketakutan, 当他们感觉怕的时候，
Apa yang mereka lakukan? 他们怎么做？ Mereka mencari gurunya. 他们去寻找他们的师傅。 Nah saudara, pada waktu kita mengalami ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, siapa yang kita cari saudara? 当我们觉得害怕、担心、不安心，我们去找谁呢？ Pada waktu kita dalam keadaan damai, bahagia, sejahtera, kita mudah untuk mengatakan aku percaya kepada Yesus. 当你在平安、幸福、快乐，很简单，你说我找基督耶稣。 Tetapi begitu datang masalah yang besar, kesulitan yang menggoncangkan perasaan kita, mendatangkan ketakutan dan kecemasan, maka kita cenderung banyak orang mencari yang bukan Tuhan Yesus. 但是当事情来临的时候，你挣到了很多很重的压力、挣扎问题，很多人找的不是耶稣基督。 Maka kita begitu menemukan sebuah masalah, tetap cari Yesus. 是否我们遇到了事情问题，还是找耶稣基督？ Nah saudara, mengapa para murid mencari sang guru di dalam konteks hari ini saudara? 为什么门徒马上去找他们的师傅？ Maka kita bisa melihat dalam dua perspektif. 有两种的看法。 Yang pertama, karena mereka ingin memastikan sang guru di dalam keadaan baik-baik saja dan masih bersama mereka dalam perahu atau tidak. 第一个，他们要确认是否耶稣还在船上与他们同在，是否他的情况是好好的。 Di sisi lain, mereka mencari sang guru karena mereka sedang membutuhkan arahan harus berbuat apa. 另一个方面，他们找他们的师傅是他来引导他们应该做什么。 Dan saudara, di dalam hidup manusia adalah sebuah respon yang sangat alami ketika kita menghadapi masalah. Umumnya kita akan mencari sesuatu yang lebih dari masalah kita untuk kita mintakan bantuannya. 人有自然性的反应，遇到了问题会找比问题更大的角色来帮我们解决。 Mereka mencari Yesus. 他们找了耶稣， Tetapi pada waktu mereka sedang mencari gurunya ini, 当他们找师傅的时候， mereka mendapati Yesus sedang apa saudara? 他们找到耶稣在做什么呢？ Apakah Yesus sedang begitu bersemangat mengendalikan perahu? 是否耶稣这样的有精神的在控制船？ Apakah Yesus langsung mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, mari kita atur perahu ini, mari kita atur kemudi ini, 是 saudara? 否耶稣在安排工作？你要做这个，你要做那个。 Yesus sedang tidur, saudara. 耶稣在睡觉， Ini mengejutkan para murid. 让门徒们觉得惊讶。 Di tengah situasi yang mencekam, goncangan yang kencang, dikatakan Yesus justru sedang tidur di buritan. 在这样紧张的时刻，耶稣却在船尾睡觉。 Nah pertanyaannya saudara, 问题的， di tengah krisis, mengapa Yesus malah tertidur di buritan? 在危机中，为什么耶稣反而在船尾睡觉？ Saudara, kalau kita mulai mencari kebenarannya tentang buritan itu, maka kita mulai ngerti bahwa respon Yesus, tindakan Yesus adalah sesuatu yang sangat baik. 如果我们去查关于船尾的真理，我们可能会理解耶稣那时候所做的是正确。 Saudara, jika kita mencari tahu apakah buritan itu di sebuah kapal, 一个船，它的部分是船尾， maka buritan itu letaknya di bagian belakang kapal di mana daun kemudi itu dipasang, saudara. 船尾是在一艘船最后面，而它的方向盘在那里。 Nah justru di bagian buritan itu perlu diberikan penguatan-penguatan karena bagian inilah yang paling menghadapi tekanan dan tegangan akibat pukulan ombak. 而且在那个船尾是有非常刚强的，因为在那边面对所冲浪的最大的压力就是在船尾。 Dan di buritan diletakkan sebuah instrumen yang namanya rudder, saudara, yaitu pengendali kapal. 船尾有一个方向盘叫做舵，它是来控制船。 Nah artinya saudara, dengan posisi dan penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwa Yesus itu berada di posisi yang paling tepat. 有这样的解释，意思就是耶稣正在正确的地方， Yesus justru berjaga-jaga. 耶稣在那边谨慎。 Kehadirannya di buritan justru memberi pesan yang kuat bahwa dialah yang mengendalikan pergerakan kapal, saudara. 他在船尾给我们信息，他在正确的地方给我们照顾方向。 Yesuslah yang menjadi pengendali kapal yang ditumpangi oleh para murid. 耶稣控制了门徒们所坐的船。 Ketika Yesus tertidur, 当耶稣睡觉， meski badai begitu kencang,
虽然风浪很大， Saudara, ini sebuah pertanda bahwa badai apapun tak bisa menghajar para murid untuk lebih mengenal siapa Yesus. 风浪再怎么大都不能教导门徒们关于谁是耶稣基督。 Yaitu badai apapun itu tak bisa mengganggu keberadaan Yesus. 再怎么样大的风浪不能去骚扰主的同在， Untuk menunjukkan siapa Yesus. 来去显现谁是耶稣， Untuk membuat para murid lebih mengenal siapa guru yang sedang bersama-sama dengan mereka. 让门徒们更认识谁是他们跟随的师傅， Untuk lebih mengenal siapakah guru yang memanggil mereka untuk menjadi muridnya. 让更认识谁呼召他们变成他的门徒的人。 Yesus berkuasa, saudara. 耶稣掌权， Dia tahu apa akan terjadi. 他知道未来会发生什么。 Maka bagi dia itu sesuatu yang membuat dia tetap bisa tertidur. 对他来说，这些是让他能够平静的。 Saudara kan terkasih di dalam Kristus Yesus. 兄弟，亲爱的弟兄姐妹， Tetapi waktu itu memang kondisi murid-murid belum memahami apa yang sedang terjadi dengan spontan bertanya. 那时候门徒们还不太了解，而他们就忽然间就去发问： Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 我们生命你不顾吗？ Saudara, pertanyaan ini bisa dilihat dari dua perspektif, saudara. 这个问题我们从两个角点来看。 Yang pertama, pertanyaan itu tiba-tiba muncul karena mereka memang sangat takut. 第一点，忽然间发这个问题，表示他们非常的害怕， Mereka takut binasa karena gelombang. 他们怕死，因为风浪很大。 Ketakutan itu membuat mereka seolah lupa siapa Yesus. 这个害怕让他们忘了谁是耶稣基督。 Meskipun sebelumnya mereka juga pernah menyaksikan beberapa mukjizat yang dibuat oleh Yesus. 虽然之前他们看见了耶稣所做的一些神迹， Tetapi takut binasa itu membuat mereka lupa akan semua perbuatan Yesus. 怕死的心态让他们忘掉了耶稣所做的一切， Sehingga mereka pun menganggap Yesus juga bisa binasa bersama mereka. 让他们觉得耶稣也能够跟他们同归于尽， Kita binasa, kata mereka. 都跟他们同样的灭亡。 Saudara, hal yang sama juga banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. 同样也发生在基督徒身上。 Pada waktu kita sedang di dalam keadaan takut yang membuat kita rasa berpikir akan binasa, saudara. 当我们正在一种情况让我们害怕，觉得会死， Bukankah kita juga mulai meragukan tentang Yesus? 有没有你开始怀疑了关于耶稣？ Ketika krisis besar datang, saat rasa takut menyeruak masuk dan rasa cemas menyelimuti kita, maka kita pun juga mulai meragukan Yesus. 危机来临的时候，害怕、担心都抱住我们就开始怀疑耶稣。 Ketika kesulitan datang dan kita berdoa tetapi tidak ada juga jalan penyelesaiannya. 当困难来临，我们祷告，但是找不到解决的方法。 Ketika pandemi ini kapan selesainya tidak tahu kapan selesainya, tetapi yang pasti ini kok nampaknya tidak berakhir-akhir. 疫情什么时候结束，没有人知道，但是看起来好像是没有在很快的时间。 Mungkin kita mulai berpikir Tuhan tuh tertidur. 我们觉得上帝在睡 Oh 着， Tuhan itu pasti tidak mampu. 主没有能力， Tuhan tidak berdaya. 主无能为力。 Saudaraku, jangan biarkan rasa takut itu justru menjadi sebuah kekuatan yang membuat kita tunduk kepadanya. 不要让害怕变成虚来顺服他。 Tetapi mari kita lepaskan dari perasaan takut itu dan mulai berfokus kepada Tuhan yang sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi masalah terbesar kita. 可是我们要躲开这个害怕的心态，而注意我们的眼目只望向耶稣耶和华。 Ketika kita mulai meragukan Tuhan, maka yang selanjutnya terjadi adalah kita mulai mencurigai Tuhan. 当我们开始怀疑主，接下来我们就开始从主身上偷窃。 Waktu krisis datang, pada umumnya orang akan mulai mudah untuk marah, kehilangan kendali, dan saling mempersalahkan. 当危机来的时候，很多人很容易的只怪别人，发脾气， Kita mulai saling mencurigai. 开始彼此的怀疑。 Dan itu juga yang terjadi di dalam diri para murid. 这也发生在信徒们生活中。 Melihat Yesus yang tidur dengan tenang membuat mereka merasakan bakalan binasa ini.
看见主耶稣在睡觉，他们觉得会灭亡， Maka mereka mulai meragukan, mencurigai guru ini mereka pasti akan meninggalkan mereka. 他们开始怀疑了，是否耶稣将离开他们。 Pertanyaan, engkau tidak peduli kalau kita binasa Tuhan? 发的问题，我们的生命你不顾吗？ Ada sebuah pesan yang mengatakan, Tuhan kamu tuh jangan tinggalin kita dong. 有的信息说：“主啊，你不要离开我们。 Kalau engkau tenang di tengah badai, kami juga ingin merasakannya. 你如果在风浪中能够平静，我们也想要感觉到。” Para murid mulai mencurigai sang guru tidak lagi peduli dengan mereka. 门徒开始怀疑他的师傅不再眷顾他们。 Tetapi yang menarik jemaat sekalian, 但是有趣的一点， kita sungguh punya Tuhan yang begitu mengasihi. 我们拥有非常爱我们的主， Ketika kondisi kita di dalam keadaan yang begitu takut, 但我们情况是害怕， ketika kita mulai meragukan Tuhan, 当我们开始怀疑主， ketika kita mulai mencurigai Tuhan, 当我们开始对他不信， tetapi yang terjadi adalah Tuhan justru menunjukkan kemurahan hatinya. 反而主越显现他的怜悯。 Yesus tidak marah, 耶稣没有发怒， ia tidak murka terhadap murid-muridnya. 他对门徒们不生气。 Dan Yesus benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan mereka. 耶稣在显现，他没有离开他们。 Dan Yesus segera membereskan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam kesulitan masalah yang sedang terjadi di tengah murid-murid. 耶稣马上在他们当中所变成问题的，马上做一个结果。 Yesus mengatakan, diam dan tenanglah kepada angin tofan dan ombak tersebut. 耶稣就向海说：“住了吧，静了吧。”风就吃住了。 Yesus tidak mengatakan kepada murid-muridnya, diam, kamu tidak sopan. 耶稣没有对他们都说：“你安静，你没有礼貌。 Apakah kamu tidak mempercayai aku sebagai gurumu? 难道你不相信我是你的师傅吗 Tetapi yang dihardik adalah penyebab masalah yang datang. 但是所被呼召的时候，就是问题的结果。 Dan setelah Yesus menghardik badai topan tersebut, 当主已经向这个海风浪开始向他说， Yesus menyapa mereka, menyentuh sisi emosi mereka, menyentuh rasa yang terjadi di dalam jiwa mereka. 耶稣触摸了他们的心灵。 Yesus membangun sebuah pertanyaan. 耶稣发了一个问题： Mengapa kamu begitu takut? 为什么胆怯？ Mengapa kamu tidak percaya? 为什么不相信？ Saudara, kata takut di sini yang dipakai oleh Yesus adalah deilos, yang berarti sangat ketakutan atau penakut. 耶稣使用的话语就是 delos， 意思就是说非常非常的害怕。 Jadi Yesus mengerti sekali kondisi yang sedang terjadi di dalam diri para murid saat itu. 所以他非常的理解那时候门徒们所心里面所感受的是怎么样。 Yesus menyelesaikan krisis yang terjadi di dalam hidup para murid. 耶稣解决了门徒们里面生活的问题。 Nah, saudara, cara Yesus di dalam menyelesaikan masalah atau krisis dan bertanya itulah yang kemudian mengubah ketakutan para murid menjadi takut yang lain. 耶稣怎么样去解决危机的方法，变成让门徒们觉得害怕，变成另外的怕。 Kalau sebelumnya murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa membuat mereka mulai gelisah, cemas, dan hilang harapan. Tetapi sekarang ketakutan itu berubah menjadi sebuah sikap, hormat, dan segan kepada Yesus. 一开始门徒们觉得害怕，他们担心有虑的，因为他们的生命有危险。现在他们变成了他们的心态顺境而顺服上帝。 Itulah sebabnya setelah peristiwa Yesus menenangkan badai, para murid mulai bertanya satu dengan yang lainnya, siapakah gerangan orang ini sehingga badai itu pun takluk kepada dia. 风海波浪的平静这件故事，让门徒们彼此都就互相的问，他到底是谁呢？连风海都听他的。 Jika sebelumnya mereka itu berfokus kepada diri mereka, self-center, 如果之前他们是以自己为中心， takut binasa dan mulai mencurigai Yesus. 怕死，开始怀疑了主耶稣。 Tapi kali ini perhatian mereka itu berfokus kepada Yesus, God center. 但是今天他们是以主为中心，
tepatnya pada kuasa yang dimiliki oleh Yesus sehingga angin pun bisa diam dan tenang hanya dengan perkataannya. 尤其是主的全能，透过他所说的话，风、海、暴浪都听从他的。 Saudara, memang para murid tidak bisa mengendalikan keadaan pada waktu itu. 那时候门徒是无法控制情况， Tetapi pada waktu itu juga para muridlah yang menjadi saksi bagaimana Yesus, guru mereka itu dapat mengendalikan keadaan. 可是那时候门徒们也变成了见证人，看见主怎么样来控制他那时候的情况。 Angin, danau, topan tunduk kepadanya. 风、大浪、海都听他的。 Saudara, di dalam bagian ini kita bisa belajar satu hal penting. 在这个部分，我们学习到一点： Pada waktu kita mengalami krisis, 当面对危机、 pada waktu kita sedang mengalami ketakutan, 面对惧怕， maka jangan berfokus kepada masalah atau diri kita. 不要再注重事情问题友谊在我们里面， Tapi mari terus berfokus kepada Kristus, Tuhan kita. 反而把注意力放在主耶稣，我们的主， Cari dia, hampiri dia, dan jangan menjauh daripada dia. 寻找他，靠近他，不要离开他。 Saudara, di dalam krisis dan besarnya persoalan di dalam hidup manusia, kadang membuat seseorang itu malah menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. 有时候面对了大危机的时候，让人开始慢慢的保持距离。 Saya punya seorang teman, saudara. 我有一个朋友， Sebelumnya dia bisa dikatakan sebagai holy man, the holy man, orang yang begitu kudus rasanya gitu. 之前他能够被当作是一个非常圣洁的人。 Waktu itu saya dengan beberapa teman mau pergi menonton di bioskop. 那时候我跟几个朋友要到去电影院， Lalu ketemu dengan dia dan dia mengatakan ngapain nonton? Itu sesuatu yang membuang-buang waktu. Itu tidak membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. 遇见了他，为何要去看电影？浪费时间，没有让你在基督里面能够成长。 Tapi waktu itu kami masih remaja, masih nakal-nakalnya ya diam-diam sembunyi-sembunyi lari tetap nonton gitu ya. 因为那时候好少年嘛，还皮皮的，所以偷偷摸摸的还是跑去看电影。 Saudara, orang ini begitu setia dalam pelayanan. 这个人在侍奉里面非常的忠心， Seseorang yang setia di dalam memberikan persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya. 忠心的献上奉献、十一奉献，还有一些事情。 Di hadapan banyak orang kita bisa melihat dia sebagai the holy man. 很多人面前看作他都是一个圣人。 Tapi suatu hari krisis besar terjadi di tengah-tengah keluarganya. 有一天在家庭当中发生了一个危 Ketika 机 dia， menyaksikan sang istri yang terkena kanker dan lama-lama menjadi lemah dan menderita dan akhirnya Tuhan panggil pulang. 他亲自看见他的妻子得了癌症，越来开始脆弱，越来到蒙主回招恩。 Justru yang terjadi dia malah meninggalkan Tuhan. 接下来呢，他就开始离开了主。 Saudara, mari kita belajar dari para murid. Kita juga bisa belajar dari seorang bernama Ayub. 从门徒们学习，也能够从约伯身上来学习。 Pada waktu Ayub menghadapi krisis di dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? 当约伯面对了危机，他怎么做呢？ Dikatakan dia datang dan mempertanyakan semua persoalan itu kepada Allah. 他来到上帝面前，把所有一切都问上去。 Dia bergumul dengan Allah pada waktu itu. 他与主一起做挣扎。 Dan yang menarik, Allah justru memberikan sebuah jawaban yang membuka cara berpikir dia tentang hidup dan alam semesta yang Tuhan ciptakan. 有趣了，主揭开了他的眼界，让他怎么样能够明白这个宇宙的奥秘。 Allah tidak menjawab Ayub dengan teori, 主没有回答约伯用一些原则， tetapi Allah menyingkapkan kebenarannya sehingga Ayub bisa melihat kebaikan Allah di dalam hidup manusia, termasuk dirinya. 上帝切巧了他的真理，让他能够亲眼看到主在他的生活里面有多的美善。 Ketika dia mendapatkan sebuah jawaban yang begitu meneguhkan kembali imannya, maka Ayub menjawab di dalam Ayub 37 sampai 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. 当约伯在约伯记的第38章，我应该是不配，我带羞辱的。 Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal 42 disampaikan Ayub mencabut perkataannya dan dengan menyesal ia duduk dalam debu dan abu. 所以在第42那边说，约伯拉回他所说的话，而他坐在尘土上。 Nah, saudaraku yang terkasih, badai krisis dan beban persoalan bisa membuat seseorang itu bertanyakan kehadiran Tuhan.
危机风浪让很多人开始会发问关于耶稣。 Tetapi mari kita mengajukan sebuah pertanyaan itu kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah. 但是问题是要发给正确的对象，那就是上帝。 Ayub ketika menghadapi persoalan yang begitu rumit, ia mengajukan pembelaan diri dan bertanya pada figur yang tepat, yaitu Allah. 约伯面对危机事情，他找对的就是上帝。 Murid-murid pada waktu mengalami krisis, maka dia mulai bertanya, "Tuh guru, di manakah engkau?" 门徒们也当面对危机，他也找他的师傅。 Demikian juga Rasul Paulus, jemaat sekalian. 保罗也一样。 Bagaimana kita bisa melihat pelayanannya begitu luar biasa produktif dan begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. 我们看见保罗的侍奉非常有效力，非常被主助用。 Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak ancaman yang muncul di dalam perjalanan pelayanan Paulus. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dikatakan dia tetap tegar, dia tetap kuat, dan dia tetap punya komitmen. 保罗侍奉的过程面对了很多的危机、挑战、挣扎，甚至有威胁他的，但是他的侍奉主又助用他非常了不起的圣功。 Saudara, mengapa itu bisa terjadi? 为什么这样会发生？ Karena Paulus melihat semua rangkaian kehidupan dan pelayanannya itu di dalam sebuah perspektif yang utuh, saudara. 因为保罗是从完整的角度去看这个侍奉的循环， Di mana dia meyakini bahwa semua peristiwa baik atau tidak baik, susah ataupun senang, suka ataupun di dalam duka, itu semua ada sebuah rangkaian perjalanan yang dia yakini sebagai cara Allah di dalam membentuk dan memurnikan motivasi pelayanannya. 不管发生任何事情，好坏、幸福、快乐、悲伤、难过，都主使用来磨练、创作他能够兼顾在他的侍奉里面。 Paulus sadar bahwa situasi berat tetap bisa dia hadapi dan ada banyak hal yang tidak ia bisa kendalikan dengan kekuatannya sendiri. 他知道压力很重，他都能够去面对，而且有的事情他无法自己去扛。 Tetapi Paulus tetap percaya Kristus tetap dan akan terus mengendalikan situasi yang terjadi di dalam hidupnya. 保罗相信基督会控制每一件发生在他的身上。 Karena itu saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 9, kita sangat terberkati oleh statement Rasul Paulus tersebut. 如果我们看见哥林多后书第6章9节， Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. 似乎要死却活着，似乎受责罚却不致伤命的。 Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 主内亲爱的弟兄姐妹， melihat Yesus menguasai angin dan badai, 看见主怎么样掌控风浪， membuat para murid menjadi segan, 让门徒们变成尊敬， membuat murid justru bertumbuh di dalam pengenalan akan gurunya, 让门徒有一种成长， membuat murid justru semakin kagum akan Kristus Yesus. 让门徒更去欣赏主。 Melihat cara Allah menjawab Ayub di tengah segala badai yang dia hadapi, membuat Ayub menarik kata-katanya dan menyesal. 上帝怎么样回答约伯，让约伯拉回他所说的话，毕竟他悔改。 Bahkan penderitaan demi penderitaan yang begitu besar dan luar biasa dalam diri Ayub justru membuat dia mengatakan, justru sekarang aku benar-benar menyaksikan sendiri siapa itu Allah. 所受的大大的苦难，让约伯说：“我现在才能够真正的看见谁是耶稣基督。” Melalui badai yang begitu besar, Paulus ketika menghadapi situasi yang berat, 透过大的风浪，面对很重的一些压力， dia menempatkan dirinya dengan benar. 保罗放好自己的位置， Ia menyadari bahwa dia adalah seorang hamba. 他知道他是仆人， Dan itu membuat dia semakin penuh dengan keyakinan akan Tuhannya. 这也让他更肯定关于主。 Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 就那亲爱的弟兄姐妹， di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, 在我们身为信徒的生活， kita tidak steril dari masalah. 我们从事情问题没有觉得纯洁， Kita tidak akan steril dari berbagai persoalan kehidupan. 我们不会从生命一些问题
会变成一个纯净。 Bahwa akan ada banyak situasi yang di luar kendali kita, saudara. 很多事情我们无法去掌握， Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan. 一件事不能忘， Tuhan tetap ada bersama kita. 主与我们同在， Di buritan kehidupan kita. 不管在我们任何的时刻， Dia ada di dalam sebuah posisi yang benar-benar penting di dalam hidup kita. 他在我们非常重要的位置， Ia pengendali kehidupan dan Dia penentu arah hidup kita. 他控制我们的生命，掌控我们的方向。 Saudaraku, Tuhan dapat memakai segala cara untuk mengajar kita semakin mengenal dan mempercayai Dia. 主能够使用各种方法来教导我们，来能够更认识他， Bahkan melalui berbagai krisis dan persoalan di dalam hidup kita. 是就透过我们生命里面所遇到的危机事情问题。 Karena itu saudara, di tengah datangnya krisis dan ketakutan dalam hidup kita, 因此呢，在我们面对危机的时候， berhenti untuk meragukan Tuhan. 不要再怀疑主， Berhenti untuk mencurigai Tuhan. 不要再对主不信， Fokuskan kembali pandangan kita bukan kepada krisis dan ketakutan, tetapi kepada Allah kita. 把注意力不要集中在事情问题，反而要仰望上帝。 Cari Dia, hampiri Dia, temui Dia, dan bergumul dengan Tuhan itu sendiri. 找他，寻找他，靠近他，跟他一起同工作挣扎。 Perhatikan seluruh kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan melalui alam semesta yang diberikan kepada kita. 我们回顾主透过这个宇宙所做的美善，都赐好给我们。 Dan ingatlah bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. 记住，主都爱我们，而在任何情况都没有离开我们。 Demikianlah firman Tuhan dan biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. 让今天透过主的话语，我们都能够得到大大的祝福。 Mari kita mengambil saat tenang. 我们拿个时间默祷。 Amin. 各位，请再次起立。我们要诵读《使徒信经》，以历代众信徒宣告我们的信仰。 Jemaat kembali dipersilakan berdiri, kita akan bersama umat di masa kini, masa lampau, dan masa akan datang mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降来，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 现在我们要以奉献攻答上帝的话。 Saat ini kita akan menjalankan persembahan. 各位弟兄姐妹可以通过银行转账进入各支教会银行的账号，或者将奉献放入信封。 有到现场崇拜时，可将奉献呈交给教会。 Saudara-saudara sekalian,
dapat menggunakan transfer bank ataupun mentransfer persembahannya ke rekening bank gereja masing-masing, ataupun juga bisa memasukkan di dalam amplop, dan pada saatnya kita akan sampaikan ke gereja masing-masing. 哥林多后书8章1到3节，弟兄们，我把上帝赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明，他们是按着力量，而且也超过了力量，自己甘心乐意的捐助。 2 Korintus pasal yang 8 ayat 1 sampai 3. Maka kami memberitahu kepadamu, hai saudara-saudaraku, akan anugerah Allah yang dikaruniakannya di dalam segala sidang jemaat di Makedonia. Sedang mereka itu di dalam pencobaan yang sangat susah, maka kesukaan mereka itu beserta dengan kepapaannya yang amat sangat telah mencurahkan kemurahan mereka itu yang berlebih-lebih. Karena menurut kadarnya aku menyaksikan, bahkan terlebih daripada kadar mereka itu sudah memberi dengan kerelaannya. 现在请各位唱诗奉献诗歌《我的心呐》，诗篇103篇。 Sambil persembahan kita jalankan, kita akan naikkan satu pujian PPK di dalam 249, Pujilah Hai Jiwaku.
jemaat, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa kami yang bertatah di dalam ke surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh merasakan berkat-Mu yang tak henti di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang kami terima daripada-Mu juga ya Tuhan. Persembahan ini tidak begitu berarti dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami. Biar Engkau menyucikan dan mengkuduskan, persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. 结束本主日的崇拜会，请各位再次站立。 Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 请唱诗三一颂。 Kita akan menyanyikan doksologi. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan marilah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Haleluya. Haleluya.